Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Kita kini sudah pun memasuki tahun 2020 iaitu tahun yang cukup signifikan dengan kemajuan dan juga perkembangan teknologi, kemajuan data dan juga digital. Dan pada malam ini saya ingin bawakan kepada anda, kita nak melihat bagaimana perkembangan dan juga kemajuan teknologi, data dan juga digital ini ada fungsinya dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kalau boleh saya mulakan dengan analogi ini. Kehidupan kita bermula daripada rumah, kemudian kita keluar mencari nafkah di tempat kerja dan kemudian pulang ke rumah. Hampir semua aktiviti yang kita lakukan sepanjang hari lebih kepada bergantung kepada kemajuan teknologi. Dan mungkin sebab itulah Tenaga Nasional Berhad memperkenalkan satu inisiatif yang disebut sebagai pemasangan meter digital. Dan kalau kita lihat 2020 ini kita ingin menjadi sebuah negara maju. Dan kalau kita lihat negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan malah Korea Selatan sudah pun bersedia dan sudah pun memulakan pemasangan meter pintar ataupun disebut sebagai smart meter. Dalam konteks tempatan menjelang tahun 2026, lebih kurang 6 tahun ke hadapan, Malaysia telah pun menetapkan sasaran bahawa pemasangan smart meter akan dilakukan di seluruh negara. Pilot projek telah dilakukan beberapa tahun lepas, tetapi ada banyak maklum balas yang diterima oleh pihak yang berkaitan. Cabaran-cabaran inilah yang mereka perlu hadapi menjelang beberapa tahun dalam konteks pemasangan smart meter secara keseluruhan dalam Malaysia secara keseluruhannya. Jadi untuk itu, pada malam ini tetamu di studio adalah Pengarah Jabatan Operasi Industri Tuan Insinyur Rosli Esman. Kemudian daripada TNB kita ada dua orang, iaitu Tuan Insinyur Muhammad Gaus Ahmad. Beliau adalah pengarah projek bagi Advanced Metering Infrastructure, dan juga Tuan Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pegawai Retail daripada TNB. Kalau boleh saya nak mulakan dengan Tuan Rosli dahulu. Kita melihat kepada konteks dalam polisi kerajaan. Kita melihat kepada, contohlah saya ambil India. India kalau kita lihat, kalau dari segi consumption electricity-nya adalah ketiga terbesar di dunia, tetapi mereka juga menghadapi masalah-masalah seperti kecurian elektrik, distribution loss dan sebagainya. Korea Selatan telah bermula pada tahun 2009 kerana menghadapi masalah yang sama. Dalam konteks Malaysia, kenapa perlunya dan apa signifikannya untuk rakyat di luar sana memahami ini adalah sebahagian daripada polisi kerajaan dalam konteks smart meter, pemasangan smart meter? Kita masang smart meter lah. Jadi dengan pemasangan smart meter ni ataupun meter pintar ni, diharap ada pengguna akan dapat salah satu penyematan tenaga, kecekapan tenaga. Right? Kita nak supaya pengguna dapat cekap dalam guna tenaga. Jadi diharap dengan meter ni, pengguna akan dapat melihat dia punya penggunaan meter setiap masa. Because dalam smart meter ni, meter pintar ni, every 30 minit penggunaan setiap 30 minit penggunaan tenaga kita boleh dapat di dalam data kita boleh semak penggunaan. Banding dengan meter dulu. Meter dahulu just setiap bulan kita akan dapat bil. Buat dalam meter pintar ni kita akan dapat tengok penggunaan kita setiap masa. Jadi itu yang kita galakkan, penggunaan meter pintar. Di samping itu dengan meter pintar ni kita akan dapat merancang penggunaan tenaga kita lah. Dan seperti yang tadi Tuan kata, untuk supaya banyak tenaga hilang, loss energy hilang kan. Jadi kita ni inisiatif kerajaan juga supaya tenaga yang kita guna pakai ni kita dapat gunakan dengan sewajarnya. Jadi kita dapat penjimatan tenaga dan seterusnya dengan penjimatan tenaga ini kita akan dapat saving duit lah, banyak lah penjimatan lah. Kita jimat tenaga, kita gunakan, kita merancang apa yang perlu dan apa tak perlu dalam guna tenaga tersebut. Dan di samping itu kita sekarang ni kita nak ke arah Malaysia 20 lagi maju kan, seperti kata tadi, ke tahun 2026 kita target kita akan pasang 9.1 juta lah pengguna meter di seluruh Malaysia ni. Kita di Semenanjung hendaklah dipasang semua dengan meter pintar lah. Jadi itu sasaran kita. Jadi buat masa ni alhamdulillah Melaka telah berjaya pasang 300 ribu meter dan seterusnya 2020 ni kita target 1.5 juta meter akan dipasang di Lembah Kelang. Dan seterusnya kita akan pergi berperingkat sampai ke 2026. Kita estimate 9.1 juta pengguna akan bertukar kepada meter pintar. Jadi kenapa perlu meter pintar? Mesti kita tahu tadi manusia sekarang ni dalam
Semua digital. Semua digital. Jadi kalau kita tak buat dari sekarang, kita akan tertinggal. Ya, di Korea, Jepun, di Singapura pun, di UK, di semua negara dah ke arah digital. Jadi dengan meter pintar ni kita akan dapat maklumat tu dengan gunakan handphone kita, dengan gunakan kita boleh monitor kita penggunaan tenaga harian kita. Itu yang polisi yang kita nak terapkan dalam penggunaan smart meter ni, meter pintar ni. Bergerak dalam framework polisi kerajaan dalam pemasangan smart meter itu tadi ada sebutkan beberapa angka 9.1 juta menjelang tahun 2026 dan untuk tahun 2020 ini dikabarkan lebih kurang 1.5 juta pengguna di Lembah Kelang secara khususnya akan memasuki fasa pemasangan smart meter. Mungkin daripada Tuan Muhammad Gaus daripada TNB sendiri sebagai pengarah projek, kalau diikutkan di mana kedudukan progres update terkini kalau boleh dikongsikan. Okey, terima kasih. Untuk 3 tahun pertama ni daripada 2018 hingga 2020, kita perlu masang sebanyak 1.5 juta di mana tempat yang kita dah kena pasti adalah Melaka dan sebahagian Lembah Kelang. Lembah Kelang ni sebab kita pengguna lebih kurang 3 juta. So kita akan pasang di Melaka lebih kurang 300 dan di Lembah Kelang 1.2 juta. Untuk Lembah Kelang kita dah bermula di kawasan Shah Alam dan kita dah masuk pun kawasan Putrajaya. So kita dah setakat hari ini kita dah pasang hampir 10,000 smart meter di mana pengguna-pengguna akan dimaklumkan terlebih dahulu. Kita berjumpa semua persatuan penduduk, kita berjumpa semua komuniti, maklumkan, kita memberi sedikit gambaran smart meter dan kita akan pasang. Sebelum saya nak bergerak kepada Tuan Megat Jalaluddin, kita nak tanya tentang pilot projek di Melaka tu. Mungkin Tuan Gaus mungkin boleh sedikitlah jelaskan bagaimana rakyat ataupun pengguna di luar sana boleh faham tentang pemasangan smart meter ini dijalankan. Mungkin apa bezanya dengan yang sebelum ini? Sebenarnya meter pintar ni kalau kita lihat dari segi meter, physical meter tu dia sama dengan meter digital. Perbezaannya dia ada media komunikasi. Maknanya kita ada membina jaluran komunikasi supaya meter tu boleh data di meter tu dapat dikomunikasikan balik kepada kita punya server ataupun billing system kita di TNB. Jadi dengan adanya komunikasi dua hala tu, macam Tuan Haji Rusdi cakap tadi, pengguna dapat melihat data tu and boleh menguruskan penggunaan dengan lebih cepat lah. Kalau ikutkan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan smart meter pintar ni adalah pengguna boleh melakukan pemantauan secara terus penggunaannya. Berdasarkan pilot projek rintis di Melaka, pastinya Tuan Megat Jalaluddin antara individu yang paling menerima banyak maklum balas daripada pilot projek itu. Mungkin boleh diberi gambaran dan boleh diberi jelas apa antaranya aduan-aduan pengguna berdasarkan pilot projek di Melaka itu dan bagaimana daripada aduan itu untuk bergerak ke hadapan, kerana kalau ikut tahun ini sudah ada ketetapan untuk Lembah Kelang 1.5 juta dan bergerak ke hadapan lagi 91 juta secara keseluruhannya. Daripada pilot projek ini, apa yang TNB secara keseluruhannya belajar daripada pilot projek ini? Apabila kita memulakan sesuatu projek, terutama projek yang baru seperti smart meter ni, tentu saja ada jangka masa yang kita panggil jangka masa yang kita belajar, is a learning period. Dan semasa pilot project kita laksanakan di Melaka, kita sebagai syarikat yang melaksanakan projek juga belajar beberapa perkara, dan pada waktu yang sama lebih penting juga apa yang berlaku di Melaka ialah kita juga cuba untuk memberikan pengguna proses yang sama, iaitu kita juga faham bahawa pengguna kita juga perlu belajar berhubung dengan penggunaan teknologi terkini, yang mana teknologi terkini ini boleh memberi kepada kehidupan yang lebih selesa dan memberi kita sebagai pengguna kemudahan-kemudahan tertentu. So di Melaka apa yang kita dapat maklum balas kepada pengguna ialah yang pertamanya, pengguna ingin memastikan bahawa dalam pemasangan smart meter ini bekalan elektrik itu sendiri tidak terganggu. Jadi itu perkara yang utama yang kita belajar daripada pengguna. Jadi untuk itu kita memastikan
dalam proses kita memasang smart meter ni, bekalan kita sentiasa ada. Itu assurance yang pertama yang pengguna inginkan. Yang keduanya lah pengguna inginkan juga ialah memastikan bil diterima. Bil diterima pada masa yang tertentu. Kenapa pengguna mahukan bil ini diterima pada masa-masa tertentu? Ini mungkin disebabkan pengguna beranggapan bahawa pada keadaan biasa, apabila pengguna tidak membayar bil, TNB akan melaksanakan notis untuk memotong bekalan. Jadi kehendak pengguna ialah pengguna ingin menerima bil tepat pada masanya. Dan itu adalah satu pada pembelajaran yang kita dapati daripada Melaka. Dan lagi satu pembelajaran yang kita sama-sama belajar di Melaka ialah sebahagian daripada meter yang terpasang di Melaka dan juga di Klang Valley adalah meter-meter yang usianya memang telah lama. Yang telah usang. Dan apabila adanya meter-meter usang ni, dari sudut pengiraan unit ataupun measurement yang dilaksanakan, tidaklah dia dah jadi tak tepat. Dalam konteks bahasa yang mudah, bila enjin lama dia slow. Jadi banyak juga sebahagian daripada meter-meter lama yang usang yang berada di Melaka tu memang meter-meter lama usang dan dia dah slow. Jadi apabila adanya meter smart meter ni, sebenarnya meter yang baru ini merekodkan penggunaan unit yang sebenar untuk pengguna. Itu sebahagian daripada pembelajaran. Dan lagi satu yang kita dapati dari Melaka ialah yang penting kepada pengguna ialah pengguna ingin berada di kediaman semasa pemasangan dilaksanakan. Ini merupakan sebahagian daripada cabaran tenaga nasional kerana kebanyakan pengguna, sebab pengguna juga mempunyai pada waktu siang ni pengguna akan keluar rumah untuk bekerja dan sebagainya. Dan daripada pelajaran itu kita untuk deployment di Klang Valley ni, kita membuatkan satu skim yang mana kita minta pengguna memberikan waktu supaya kita boleh buat appointment dan pasukan TNB boleh datang semasa pengguna berada di rumah. Dan termasuk pemasangan itu boleh dilakukan juga pada hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad, berdasarkan convenient kepada pengguna. Kebimbangan daripada segi dakwaan bil tinggi dan juga kelewatan bil yang datang ke tangan pengguna, selain daripada mitos kesihatan, antara persepsi yang perlu ditangani khususnya di peringkat pihak yang berwajib, TNB khususnya. Jadi perkara itu akan kita bincangkan selepas ini. Juga selepas ini kita nak tahu apa potensi ataupun manfaat secara keseluruhannya rakyat dapat daripada hasil pemasangan meter pintar smart meter ini dalam agenda Awani selepas ini. Masih lagi anda menonton agenda Awani. Malam ini kita bercerita dan juga kita berbincang tentang secara keseluruhannya signifikan pemasangan smart meter ataupun disebut sebagai meter pintar. Dan pada malam ini masih lagi bersama saya tetamu di studio adalah Pengarah Jabatan Operasi Industri Tuan Engineer Rosli Esman dan juga wakil-wakil daripada TNB Tuan Muhammad Gaus Ahmad di tengah, dan kemudian di hujung sana adalah Tuan Megat Jalaluddin Megat Hasan. Baiklah, untuk waktu ini kalau boleh kita nak mulakan dengan di bawah tempoh kawal atur 2 RP2 dari tahun 2018 hingga tahun 2020, khususnya bagi fasa kedua pelaksanaan, TNB dilaporkan menjangkakan pelaksanaan meter pintar untuk kawasan Lembah Kelang. Secara keseluruhannya 1.5 juta pengguna ataupun akaun akan menerima pemasangan smart meter untuk tahun 2020, dan Melaka dijadikan pilot project untuk pemasangan smart meter ini. Jadi hasil daripada apa yang telah dilakukan daripada projek rintis itu, selain daripada kebimbangan rakyat tentang kelewatan bil, kos dan sebagainya, wujud lagi satu
kebimbangan iaitu mitos kesihatan, kerana sebelum ini disebutkan bagaimana pengguna risau tentang impak ataupun efek radiasi daripada pemasangan smart meter. Boleh mungkin daripada Tuan Rosli boleh jelaskan. Okey, terima kasih. Untuk makluman, sebelum smart meter ni dipasang, yang paling pertama sekali usulnya tenaga pastikan smart meter itu selamat digunakan, dan tidak membahayakan pada orang ramai. Jadi kat sini dari smart meter pintar tu memang telah diuji selamat. Kita telah diuji selamat oleh pihak SIRIM. SIRIM telah certified smart meter tu selamat digunakan. Dan satu lagi yang mitos berkenaan dengan radiofrequency ataupun yang diwar-warkan oleh penduduk takut radiasi roasting. Maknanya pihak TNB pun telah buat kajian bersama dengan UTM dan kita pun aware benda itu. Kita telah minta supaya kajian dibuat. Dan untuk makluman apa yang radiofrequency-nya, yang emisi yang di dalam smart meter ni kita telah pantau, dan SKMM Suruhanjaya Komunikasi Multimedia pun telah pantau dan ia ikut piawaian dan standard yang dikeluarkan oleh SKMM. Ya, tak ada masalah dari segi radiasi, dari segi emission of the pelepasan kata itulah emisi lah, emission of the alat-alat tu. Sebab kita daripada kalau tengok dari emisi ni, smart meter ni kalau term dia punya emission tu 0.1 microwatt inci per square meter. Per square centimeter. Dia punya definisi dia cuma 0.1 microwatt berbanding dengan wifi yang kita gunakan. Wifi itu biasanya kalau kita pakai wifi, kita biasa pakai wifi 20 microwatt. Lebih besar. Dan microwave 1000 microwatt. Lagi besar. Dan yang pun lebih besar daripada itulah. Jadi benda ni semua kita dah pantau. Tadi dan WHO pun World Health Organization pun telah pantau benda ni, kita ikut standard yang ditetapkan. Maknanya radiasi tak ada 0.1 megawatt. Tadi pun kita pakai tu lagi banyak. Dengan microwave, dengan wifi kita pakai tiap hari kat rumah tu lagi tinggi. Jadi isu tu sebenarnya tak berlaku dan tak ada lah. Ini cuma dikhawatiran oleh penduduk. Jadi dengan penjelasan ni saya harap penduduk faham, maknanya pengguna faham, maknanya isu radiasi itu tak berlaku. Kalau dari satu lagi, kalau berkenaan dengan data maklumat pun tak ada masalah. Maknanya kita pun dah pastikan TNB mengikut akta cyber security dengan PDPA dengan cyber security punya, mana maklumat yang dihantar tu tidak akan sekiranya tidak akan terlepas lah ikut PDPA nya. Mana maklumat tu memang tersendiri untuk selamat. Nama akaun tu dah selamat, tak ada isu apa-apa. Dan satu lagi kekhawatiran penduduk juga, dia selain lagi mitos dia berkenaan dengan tiang-tiang pesawang, tiang-tiang dekat pole untuk transmit frekuensi itu. Jadi tiang tu pun selamat. Kita telah TNB telah pasang dengan lightning eraser untuk cegah kilat dan juga ada pembumian. Jadi semua tu dalam keadaan selamat. Itu tugas kita pantau semua pasangan itu ikut standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga dan juga oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, dan masuk data tu dia ikut apa yang dikuatkuasakan dalam akta PDPA tersebut. Jadi mitos tu tak berlaku. Sekali saya maklumkan kepada semua pengguna bahawa dari emission smart meters atau meter pintar tu terlalu kecil. 0.1 berbanding dengan wifi yang kita guna setiap hari 20 microwatt, lagi tinggi. Dan termasuk microwave yang kita pakai 1000 microwatt. Bergerak secara keseluruhannya, mungkin daripada Tuan Muhammad Gaus boleh jelaskan apa sebenarnya potensi ataupun pulangan, khususnya kalau kita bercerita tentang konteks ekonomi, kemajuan ekonomi negara hasil daripada pemasangan smart meter ini. So tentunya bila kita pasang 9.1 juta meter pintar dalam masa 7-8 tahun ni, kita memerlukan pengeluaran meter ataupun jangka tersebut, dan kita wujudkan beberapa pengilang. Bila kita wujudkan pengilang-pengilang untuk mewujudkan smart meter dan ada peluang pekerjaan. Itu nombor satu. Yang keduanya, di samping smart meter tu, kita ada juga pengeluaran smart meter, kita juga pekerjaan-pekerjaan lain, contohnya pemasangan smart meter dan perkara-perkara lain yang menjadi sampingan kepada pemasangan smart meter. Macam di Klang Valley ni, kita memerlukan lebih kurang 2,000 pasukan pemasangan. Jadi 2,000 tu kita translate ataupun lebih kurang 4 hingga 5,000
peluang pekerjaan yang kita wujudkan kepada negara lah as a whole. So dari segi ekonominya memang sangat besar sebab bila kita beli smart meter tu, kita mewujudkan peluang pekerjaan. Dan di samping itu juga macam disebutkan oleh Tuan Najib tadi, apabila rakyat ataupun pengguna tahu menggunakan penggunaan smart meter dengan lebih bijak, penggunaan elektrik lebih bijak, dan dia akan menjimatkan secara keseluruhan kepada ekonomi negara. Tuan Megat, kalau boleh saya nak tarik sedikit daripada perbincangan awal tadi, ada disebut tentang kelewatan bil. Mungkin ada sedikit kebimbangan dan mungkin salah faham tentang pengguna. Kelewatan bil ini akan menyebabkan bekalan elektrik mereka dipotong. Dan kalau ikut daripada website ataupun laman sesawang TNB, antara yang ditanya, kalau boleh saya petik keluar, MyTNB diperkenalkan bagi pengguna boleh mengetahui mengawal secara terus penggunaan elektrik. Soalan mereka, adakah pengguna masih boleh terima bil yang sebelum ini, yang kertas itu? Dalam pelaksanaan smart meter ni, pengguna masih lagi akan diberi bil-bil seperti biasa. Maknanya physical bill akan masih lagi dihantar kepada pengguna. Pada waktu yang sama, kita menggalakkan pengguna untuk menggunakan satu aplikasi yang kita buat, yang kita panggil MyTNB Apps. Kerana daripada MyTNB App ni, pengguna boleh mendapat maklumat berhubung dengan penggunaan elektrik dan juga termasuk maklumat berhubung dengan billing. Kita sebagai pengguna tentu saja bertanya, apakah yang smart berhubung dengan smart meter ni? Dan ingin saya perjelaskan di sini bahawa smart dalam smart meter ini ialah sebenarnya meter ini mempunyai keupayaan untuk merekodkan banyak data-data yang melibatkan penggunaan elektrik kita. Dan salah satu ciri smartness juga, dia mempunyai sistem komunikasi. Maka data ini boleh disalurkan kepada media lain. Dan untuk itu, TNB untuk kepuasan pelanggan tenaga nasional, kita wujudkan aplikasi MyTNB Apps. So segala data dan maklumat di dalam smart meter ini akan dimasukkan di dalam MyTNB Apps. Dan para pengguna boleh download MyTNB Apps ni sama ada through Apple Store ataupun Google Store, dan pengguna boleh memantau maklumat-maklumat yang ada dalam smart meter ini di hujung jari. Maka itulah kejangkihan teknologi buat masa ini, dan dia memberikan pengguna apa yang kita panggil empowerment kepada pengguna. Dengan adanya maklumat ini, pengguna boleh menggunakan untuk dia buat perancangan bagaimana penggunaan elektrik untuk diri saya. Maka itu adalah merupakan satu benefit yang paling besar. Dan dari sudut penghantaran bil, pengguna tidak perlu risau. Sebenarnya smart meter akan menjamin supaya adalah satu jaminan di mana kita boleh menghantar bil tepat pada masanya. So ada dua cara, kerana apabila ada smart meter, kita tak lagi membaca meter di tapak, kita baca daripada control center, dan terus kita boleh issue bil kepada pengguna secara fizikal. Dan sekiranya pengguna inginkan maklumat itu lebih pantas, terus saja log in kepada kita punya MyTNB App. Segala maklumat berhubung dengan bil ada di dalam MyTNB App, dan dengan satu touch saja pengguna juga boleh terus buat pembayaran menggunakan kita punya TNB Apps. So MyTNB Apps ini merupakan satu aplikasi yang kita develop untuk memudahkan pengguna kita, dan dianya berkait rapat dengan pelaksanaan smart meter. Okey, baik, kalau boleh dalam 1 minit yang terakhir daripada Tuan Rosli, mungkin boleh disimpulkan daripada Suruhanjaya, bagaimana boleh rakyat secara keseluruhannya boleh memahami signifikan keperluan untuk kita bersedia ke arah smart living, kehidupan yang lebih baik dengan penggunaan dan ke arah pelaksanaan pemasangan smart meter pintar ini. Okey, terima kasih. Saya dah baca satu artikel kajian daripada Jawatan Tenaga Great Britain. Dengan penggunaan smart meter ni, 80% daripada pengguna smart meter tu dapat mengurangkan dia punya penggunaan tenaga elektrik.
80% daripada total pasangan smart meter tu, yang pengguna pasangan meter, dia dapat mengurangkan penggunaan elektrik dia bulanan. Dan ini satu faedah yang kita, insyaAllah, kalau di Malaysia kita 91 juta, kalau kita dapat 80% seperti yang mana yang dikajian daripada Jawatan Tenaga di Negeri Britain tu, tahun 2018 survey saya ingat, 2018 ni kajian, maknanya kita banyak tenaga yang kita akan dapat jimat. Jadi saya tak langsung, dengan banyak jimat tenaga ni, secara tak langsung kita akan dapat penyimatan dari segi bahan api lah. Bahan api, jimat, tenaga dan seterusnya. Kita juga akan dapat pelepasan karbon dioksida tu sekarang ni menyokong green lah. Menyokong kita punya kalau polisi kerajaan sekarang untuk kita greennya agenda. Maknanya kita ni hijau, kerana kita sekarang ni dengan kurangnya dengan perkhidmatan tersebut, pelepasan karbon dioksida udara dapat dikurangkan, dan ini seterusnya akan baik untuk negara lah, sebab kita pun sama-sama setuju dengan apa untuk agenda hijau ni. Jadi menyokong juga agenda hijau negara lah. Itu pendapat saya. Jadi saya minta supaya pengguna faham, sebab dengan pemasangan smart meter atau meter pintar ni, kita akan dapat merancang penggunaan kita bulanan dan seterusnya, kita dapat perkhidmatan untuk diri kita dan untuk negara, insyaAllah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Rosli Esman. Tuan Rosli adalah pengarah Jabatan Operasi Industri daripada Suruhanjaya Tenaga, dan juga wakil-wakil daripada TNB. Tuan Engineer Muhammad Gaus Ahmad adalah pengarah projek bagi AMI, Advanced Metering Infrastructure Distribution Network, TNB, dan juga yang di hujung sana bersama kita sebentar tadi adalah Ketua Pegawai Retail TNB, Tuan Engineer Megat Jalaluddin Megat Hasan. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ini. Jangan lupa untuk anda kongsikan sebarang cadangan, soalan dan juga pandangan anda ke esroawani.com supaya kami bawa input-input itu dalam discussion dan juga perbincangan seperti ini. Saya kira itu saja untuk agenda awal ini. Saya Fauzuddin, kita jumpa lagi.